Nabi nampak satu kaum ya yang menghentak-hentakkan kepalanya ke batu sampai berdarah, sampai luka, menjerit-jerit, hancur luluh semuanya, berkecai otaknya dengan tulangnya, tengkoraknya semua. Kemudian jadi balik semula, dihantukkan lagi. Bertanya Nabi SAW kepada Jibril AS, siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, inilah di kalangan umat Tuhan yang enggan sembahyang. Dunia sombong, kepalanya tak nak letak di tanah, maka akhir nanti kepalanya dihentakkan ke batu. Kalau sebut tentang sembahyang, tuan-tuan sekalian, itulah tiang agama. Siapa menegakkannya, negakkan agama. Siapa meninggalkannya, meruntuhkan agama. Sembahyanglah awal mula akan dihisab yaumil qiyamah nanti. Beres sembahyang kita, beres yang lainnya. Tak beres sembahyang, tak bereslah yang lainnya. Ya. Kalau kita sebut tentang sembahyang, tuan-tuan sekalian, kita tolong semak sembahyang kita yang sekarang ini juga kita halusi, kita perbaiki. Dan tolong cek, wahai saudara-saudara sekalian, saya seru kepada diri saya dahulu, dan kepada ahli keluarga saya, dan kepada sahabat-sahabat sekalian semua yang hadir di sini, supaya kita semak sembahyang kita sejak usia akil baligh kita. Satu waktu sembahyang saja kita tinggalkan cukup untuk membuat kita menggelapu dalam kubur kita. Ketika orang baca talqin sudah habis, orang sebut sabatakallahu bil qawli sabit, sabatakallahu bil qawli sabit, sabatakallahu bil qawli sabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Pak Imam pun beredar. Sementara Pak Imam beredar, nak tunggu 7 langkah orang penghabisan, nak tunggu Munkar Nakir datang. Waktu itu, ketika itu mayat dalam kubur tu tak tentu arah, macam cacing kepenasan. Pasal apa? Dia ada tinggalkan satu waktu sembahyang. Satu waktu sembahyang. Ingat yang masa dulu kita masih di college dulu, ada tinggalkan sembahyang. Masa belajar di England, tinggalkan sembahyang. Pergi makan angin, main bola saja, tinggalkan sembahyang. Allah. Baru jual lontong saja, tinggalkan sembahyang. Allah. Kata Kai Suhaib bilang, ni tak harus. Baru jual sate dah tak sembahyang. Allah. Fir'aun punya menteri-menteri agama dia tu, semua tu, menteri agama semua kelulusan Universiti Al-Sihir tau. Semua tu tukang-tukang sihir besar semua itu. Beribu mereka nak tentang Nabi Musa. Semua tu. Dia tanya, kalau kami menang dapat apa? Dapat pangkat, dapat kedudukan. Begitu dia dapat taufik hidayat di dalam istana Fir'aun, depan Fir'aun, tak kisah tugas, tak kisah jawatan, tak kisah gaji, sujud sembah pada Allah Ta'ala depan Fir'aun. Syekh Suhaili bilang, kita baru jual sate dah tak sembahyang maghrib. Allah. Baru jual lontong dah tak sembahyang zuhur. Astaghfirullahalazim. Kita tobat daripada usia remaja kita, yang kita main bola tak sembahyang. Allah, kita keluar negeri tak sembahyang. Astaghfirullahalazim. Tobat dan wajib qada ya. Mazhab Syafi'i kita wajib qada. Kira satu persatu, tak tahu kira tanya sama pergi pejabat jabatan agama, pergi pejabat qadi, minta ustaz-ustaz kirakan. Kira, buat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kira zuhur kita sekian, asar kita sekian. Boleh kira. Boleh kira. Kita buat. Baru qada 1-2 waktu meninggal dunia, alhamdulillah mati dalam taubat. Alhamdulillah mati dalam taubat. Tapi kira kena kira, tak boleh tidak ya. Kita kira kena kira. Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang. Dan pastikan anak-anak kita, isteri kita semua juga orang yang sembahyang. Sembahyang. Nabi lihat pada malam itu. Nabi jalan lagi. Nabi nampak lagi satu kaum ya. Nabi nampak satu kaum yang mencakar-cakar mukanya sendiri dengan kuku dari tembaga sampai hancur luluh, jatuh dengan berdarah-darahnya sampai keluar sekali isinya. Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Itulah, sembah Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia kalangan umat Tuhan yang suka mengumpat orang. Kat dunia dijatuhkan air muka orang dengan diumpatnya. Yaumil akhir dijatuhkan isi mukanya sendiri dengan cakar, dengan kuku dari tembaga. Biasalah umpat orang, tuan-tuan sekalian. Biasakan tak ada kerja, cerita orang fulan itu, cerita apa saja yang kita sebut tentang orang, yang kalau dia dengar hati dia tak senang, tu namanya umpat. Itu namanya umpat. Kalau bulan puasa membatalkan pahala puasa kita. Hati-hati dalam bulan puasa, jangan umpat. Jangan umpat ya. 2 orang perempuan dalam bulan puasa, dia bercerita-cerita, berbual-bual, kita tiba-tiba lapar tak tertahan sangat. Kita kalau bulan puasa begitu lapar, bermakna puasa kita dah rosak. Maka tanya antara orang sama Sayyidina Baginda sallallahu alaihi wasallam, macam mana, minta izin, boleh tak batalkan puasa, tak tertahan laparnya. Nabi hantar Sayyidina Bilal, bawakan satu mangkok, suruh kedua ini muntahkan keluar ketul-ketul daging dan darah busuk.
Nabi mengatakan keduanya masuk puasa dengan yang halal, iaitu sahur yang halal, tapi buka dengan yang haram. Umpat. Jangan umpat orang. Macam mana kita nak bayar balik pahalanya nanti? Macam mana nak bayar? Jangan umpat orang satu kaum, jangan umpat orang alim. Orang alim tu dagingnya beracun. Jangan umpat orang satu kaum. Orang Jawa bilang, orang Banjar memang begitu. Berapa banyak orang Banjar? Kita orang suka sebut, mulutnya kau dah sebut, mat Bangla ni memang begitu. Berapa banyak orang Bangla? Ini orang Indon ni, orang Indon. Oi, mulutnya kau dah sebut Indon. Kita sebut Allah Ta'ala sebut yaumil akhir, fulan bin fulan, sekian hari bulan sekian, ada menyebut orang Indon. Semua kita tengok berapa ramai orang Indon. Pak, pahalanya Pak, amboi ramainya. Berapa orang Indon? 200 juta tau. Yang hidup, yang dah mati dari zaman Soekarno sampai sekarang ini semuanya. Kami semua Indon Pak, kami semua Indon. Ya kami minta. Kalau satu orang minta sebutir pahala je bingkap kita. Kau sebut, dituntutlah. Nak umpat sangat, kalau kita nak umpat sangat, umpat satu orang tu tubuh badan dia saja. Jangan umpat semua satu kaum dia semua. Macam mana nak bayar? Kan orang kita kadang main lepas saja kan. Ini mat Bangla ni memang tak boleh kasih muka. Semua abang, pahala abang. Abang sudah cakap saya. Allah, semua mat Bangla minta pahala. Berapa banyak yang hafal Quran orang Bangladesh. Saya dulu suka kerja dengan orang Bangladesh tau. Dia jadi general worker, bikin apa-apa semua. Kalau kita kerja dengan dia bulan puasa, bagus. Dia sambil bikin kerja tengah malam semua, kita bikin inspection apa semua. Dia sepanjang malam baca Quran saja. Yang hafal Quran banyak, yang lain tak baca, dengar saja. Yang abang-abang 2-3 orang baca Quran. Allah, sepanjang semalam-malaman. Orang Bangla tu, kita suka kutuk-kutuk dia Allah, begitu ya. Jangan umpat orang begitu ya. Nabi nampak dia cakarkan muka dia sendiri. Nabi jalan lagi, Nabi nampak satu kaum yang pikul bebanan yang banyak, berbekas-berkas kayu dipikulnya. Dah tak boleh terangkat, tak boleh terjalan. Letaklah sudah. Disuruh tambahnya lagi. Bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ini wahai Jibril? Bersembah Jibril alaihi salam, inilah umat Tuhan yang kiranya sanggup untuk pikul segala tugas dan tanggungjawab. Saya pengurusi AJK sekian, setiausaha jabatan sekian, jadi ahli persatuan sekian, tapi semua tak bikin kerja. Kenapa dia sanggup pikul beban banyak-banyak pasal nama punya pasal 1? Kenapa sanggup pikul beban banyak-banyak pasal dia nak perah? Ini dapat aku ni, aku boleh perah ni, aku boleh dapat santan pekat-pekat. Orang lain dapat hampas pun pedulilah. Baik itu tak dilepaskan. Satu projek demi satu projek, satu tugasan demi satu tugasan. Nak diambil kesempatan daripada tanggungjawabnya itu. Semuanya tidak bergerak belaka. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai-bagai Nabi nampak semuanya. Kita nak tanya sikit tuan-tuan sekalian ya. Apa yang Nabi nampak ni ya? Nabi nampak setakat gambaran ke, macam skrin gitu saja ke? Nabi nampak real tau. Nabi nampak real. Orangnya tu Nabi nampak real. Orang tu Nabi nampak real. Kalau kena bakar real. Kena hantuk kepala dengan batu pun real Nabi nampak. Nabi boleh bau, Nabi boleh bicara, Nabi boleh cakap setakat skrin saja. Habis timbul bicara pula, adakah sekarang syurga dan neraka ada penghuninya? Yang sampai Nabi boleh nampak, belum ada penghuninya, belum kiamat lagi, masih kosong lagi. Neraka masih belum ada di tempatnya, neraka masih dalam gaung neraka tempat lain. Yaumil akhir nanti baru dibawa, waji'a yauma idzin bi jahannam, dibawa ke neraka hari ini, diletakkan di tempat lokasinya itu, di lembah antara mahsyar dengan syurga. Allah. Dan syurga masih belum ada orang penghuni, paling banyak masih di taman-taman luar syurga. Dalam syurga belum lagi. Yang jadi Nabi nampak ni apa? Nabi nampak real. Sebab itu tadi dari awal cerita Allah Ta'ala mengatakan asra, Allah yang menjalankan. Subhanallazi asra, Tuhan yang menjalankan hambanya. Maka Allah yang menjalankan, linuriyahu, untuk kami perlihatkan. Maka yang perlihatkan juga Allah. Maka kita tidak usah heran. Apa yang Nabi nampak? Contoh mudah Nabi nampak, ini benda saya punya, ini benda saya punya, ini benda pun saya punya. Saya nak susun macam mana boleh tak? Sini boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. Aku punya barang, aku nak susun mana aku punya suka. Muhammad makhluk Allah, syurga makhluk Allah, neraka makhluk Allah, future waktu depan makhluk Allah, present waktu kini makhluk Allah. Allah suka-suka boleh nak taruh, nak jagal kat mana pun boleh. Maka Allah Ta'ala letakkan future-nya syurga dan neraka di depan present-nya Muhammad. Betul Nabi nampak.
Lepas tu Nabi nampak. Semuanya dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala perlihatkan Nabi memang betul-betul bendanya, memang betul-betul bukan hanya gambarannya. Kekasih kita Nabi Muhammad dambaan